Selamat sejahtera kepada Prof. Dalan. Ini merupakan individual assignment subjek PI 30703 iaitu kepenggunaan dan pemasaran. Saya Nur Azilawati binti Ipau dengan nombor matrik BP21160629 akan membentangkan tentang isu pembelian barang fizikal atas talian semasa pandemik COVID-19. Antara isi-isi kandungan yang terdapat dalam slide ini yang pertama ialah pengenalan, kedua definisi, ketiga perbincangan isu, keempat penyelesaian isu dan yang terakhir adalah penutup. Untuk bahagian pengenalan, seperti yang kita semua tahu, pembelian secara atas talian sudah lama diamalkan dan semakin trend dalam kalangan masyarakat, terutamanya semasa pandemik COVID-19. Pengguna yang tidak dapat keluar disebabkan oleh tidak berapa sihat ataupun tidak mahu keluar kerana takut, mereka akan sering membeli barangan dan keperluan secara atas talian. Contohnya, platform yang selalu digunakan untuk membeli barangan atas talian yang pertama ialah Shopee, Lazada, Facebook dan juga Instagram. Seterusnya, dengan mengamalkan kaedah pembelian secara atas talian ini dapat menjimatkan kos dan juga masa untuk keluar pergi membeli dan juga akan lebih mudah. Hal ini bermaksud pembeli tidak perlu kelam kabut ataupun membuang tenaga untuk pergi membeli ke kedai. Mereka boleh membelinya secara online dan barang tu sampai di rumah sama seperti ketika beli di kedai. Terdapat juga kontra daripada pembelian atas talian ini. Contohnya adalah penipuan dan juga maklumat peribadi yang akan terdedah yang boleh menyebabkan kerugian. Seterusnya adalah untuk definisi. Definisi yang pertama adalah definisi untuk pembelian barangan fizikal. Pembelian barangan fizikal adalah membeli produk ataupun barang yang dapat dilihat, disentuh dan juga dirasakan secara fizikal. Ini juga melibatkan transaksi jual beli di mana pembeli memperoleh barang ataupun produk yang betul dan bukanlah sesuatu yang digital ataupun abstrak. Definisi kedua adalah definisi bagi pembelian atas talian ataupun online. Membeli barang ataupun perkhidmatan melalui medium digital, terutamanya melalui laman web ataupun platform e-dagang. Selain itu, dalam pembelian atas talian, pelanggan dapat explore pelbagai produk ataupun perkhidmatan dengan membuat pilihan dan juga membuat transaksi secara elektronik tanpa perlu pergi ke kedai secara fizikal. Definisi yang ketiga pula adalah definisi bagi pandemik COVID-19. Penyakit ini, iaitu penyakit COVID-19 ini telah menyebar ke hampir setiap negara di seluruh dunia yang melibatkan jangkauan geografi yang sangat luas. Ianya juga telah menyebabkan impak yang besar terhadap kesihatan manusia dengan ribuan juta kes positif dan juga jutaan kematian di seluruh dunia. Seterusnya ialah perbincangan isu. Isu yang pertama ialah laman web palsu ataupun online scammer. Dalam situasi ini di mana seseorang ataupun sekumpulan orang yang tidak jujur akan mencuba untuk menipu dan juga memperdaya pengguna melalui laman web yang palsu ataupun penipuan dalam talian. Mereka akan berusaha untuk mendapatkan mangsa melalui laman web palsu ini. Perkara ini juga seringkali melibatkan penyalahgunaan teknologi dan juga penipuan laman web ataupun platform yang sah untuk mendapat maklumat peribadi ataupun maklumat kewangan atau melibatkan mangsa dalam skema penipuan. Berdasarkan artikel yang telah saya rujuk, telah mendapati bahawa banyak pengguna yang terpedaya dengan laman web palsu ini disebabkan mereka percaya bahawa pembelian yang ditawarkan lebih murah daripada yang mereka jumpa di kedai ataupun di laman web lain.
Seterusnya adalah perbincangan isu yang kedua, iaitu penipuan barangan yang dijual. Risiko kedua yang sering terjadi kepada pengguna adalah aplikasi atas talian di mana barang yang mereka pesan tidak sampai-sampai. Dalam memperoleh keuntungan, penjual akan menggunakan bermacam-macam kaedah tertentu untuk menarik minat pembeli, terutamanya melalui pengiklanan. Oleh itu, penipu yang menjual produk yang dikatakan sebagai asli ataupun berkualiti tinggi tetapi sebenarnya produk tersebut adalah palsu, tiruan dan berkualiti rendah. Ini juga boleh dalam penipuan ini adalah berbentuk seperti pakaian, kasut, aksesori, elektronik dan sebagainya. Perbincangan isu yang ketiga ialah maklumat peribadi akan terdedah. Pengguna yang membeli secara atas talian ini berkemungkinan maklumat peribadi mereka akan terdedah kepada penipuan dalam talian yang melibatkan laman web palsu, iaitu mereka akan meniru laman web yang sah dan membuat seperti laman web mereka sendiri dan terutamanya seperti laman web bank, laman web e-dagang ataupun laman web transaksi pembayaran. Jika pengguna memasukkan butiran peribadi mereka seperti kata laluan ataupun maklumat kad kredit tidak di laman web palsu, berkemungkinan maklumat tersebut akan dicuri oleh penipu ataupun scammer. Oleh itu, pengguna perlu membeli daripada laman web yang dipercayai dan juga sah. Apabila maklumat peribadi terdedah seperti kata laluan bank akan menyebabkan duit di bank akan dicuri ataupun hilang. Banyak juga kes yang telah berlaku di mana pengguna yang membeli di atas talian secara online tetapi di laman web yang salah, mereka telah kehilangan duit dari bank mereka kerana telah dihack. Perbincangan isu yang keempat ialah barangan yang dijual boleh memudaratkan kesihatan. Hal ini kerana produk palsu ataupun tiruan yang tiada lulusan KKM mungkin akan mengandungi bahan-bahan yang berbahaya dan terlarang dan tidak selamat untuk digunakan. Contohnya adalah seperti merkuri. Kosmetik yang palsu juga boleh mengandungi bahan-bahan yang beracun yang boleh menyebabkan alergik ataupun reaksi kulit yang serius. Oleh itu, penting bagi pengguna untuk berhati-hati dan juga membeli barangan online daripada penjual yang sah dan juga yang boleh dipercayai. Mereka juga perlu membaca ulasan produk untuk memeriksa piawaian keselamatan dan juga memastikan bahawa produk tersebut selamat untuk digunakan. Seterusnya adalah penyelesaian isu. Penyelesaian isu bagi isu-isu yang berlaku adalah pembeli perlu membaca ulasan pengguna yang lain sebelum membuat pembelian. Pembeli juga perlulah bijak untuk mencari dan juga untuk mencari produk yang memiliki reputasi yang baik, sama ada dari penjual itu sendiri ataupun daripada pembeli-pembeli sebelumnya. Dengan itu, penilaian pengguna dapat memberikan gambaran mengenai kualiti produk dan juga pengalaman pembelian. Penting juga untuk pembeli berkomunikasi dengan penjual untuk mendapatkan maklumat lebih terperinci tentang produk tersebut sebelum dibeli ataupun untuk mengelakkan pembelian yang mengecewakan. Pembeli juga boleh menggunakan kaedah pembayaran yang selamat seperti penggunaan kad kredit ataupun pembayaran elektronik secara atas talian yang mempunyai perlindungan pembeli. Dengan itu, pembayaran dalam talian yang selamat juga dapat melindungi maklumat peribadi pembeli. Penyelesaian tambahan adalah dapat
mengelakkan penggunaan kaedah pembayaran yang tidak selamat ataupun yang tidak mempunyai perlindungan terhadap penipuan. Secara kesimpulannya, kita sebagai pengguna perlulah lebih mempunyai kesedaran tentang keselamatan pembelian secara atas talian dan juga mengenali risiko terhadap penipuan dan juga membuat keputusan yang baik sebelum membeli. Perlu juga ada peningkatan secara terus-menerus dalam teknologi keselamatan. Ianya adalah untuk melindungi data-data pengguna, mengesan penipuan dengan lebih efisien dan juga menyediakan persekitaran pembelian atas talian yang lebih selamat. Selain itu, pihak berkuasa juga perlu bertanggungjawab untuk mengambil tindakan yang tegas terhadap penjual yang menyalahi undang-undang dan juga mengekalkan ketertiban dalam ekosistem perniagaan dalam talian. Itu je dari saya. Sekian, terima kasih.